tuan-tuan. Tapi bila dia duduk di tangan, kita akan jadi umat yang hebat. No? Dunia ni kalau duduk di hati, dia atok kita. Kalau dia atok kita, takwa lari, tak boleh duduk. No? Macam kita begini, kalau dunia duduk di hati, tak main. Kalau dunia duduk datuk kita, tak main ni, tak main. Tambah orang jantan, tak main. Malam lepas terawih balik, Ustaz sembang, lepas tu duduk jaga pukul 4 tengok bola pula. Lepas tengok ketidur lagi kan. Dah. Saya orang kalau ikut tak main dah, kalau ikut ngantuk. Malam mereka pergi buat sahur puasa di tempat yang kata pukul 1:30, 3:30 baru sampai. Dengan pejabat daerah apa semua makan sahur, singgah sahur. Lepas tu kan lepas subuh pun nak tidur, saya takut tak jaga kalau tidur ni pakai Dr. Mazlan ngangak ni. Tak enak gagah main. Sedang terlelap sejam lah. Kalau ikut hati tak main. Macam tu juga tuan-tuan dan perempuan, macam tu. Tapi bila dunia duduk di tangan kita, yang atok kita, yang tadbir dunia, kita boleh main. Kita boleh main. Kan kita tak start puasa lagi, kita balik kita relak Ustaz. Entah ada lah. Tak apa tuan-tuan perempuan boleh relak, saya tak boleh juga Ustaz. Lagi 3:30 headquarters Bank Muamalat Kuala Lumpur pula dah main nak rasmi surau baru kami siap dah. Sungai Bakau. Ketiga lepas nak sampai, tak apalah. Bulan Ramadan ni kita tumpu bila buat kerja-kerja baik ni, bukannya selalu. Bila dunia duduk di tangan, kita boleh atok, kita boleh buat. Tapi kalau duduk di hati, benda-benda ni tak boleh buat tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu kita tengok tarbiyah Ramadan cukup cantik. Amalan-amalan dalam Ramadan antaranya kita digalakkan mengeluarkan harta benda kita. Kita lapak dahaga, kita duduk tempat orang yang tak ada kepentingan dunia. Lepas tu ditawarkan ganjaran pahala bagi makan orang buka puasa, bagi sedekah anak yatim, fakir miskin dengan tawaran pahala yang cukup banyak. Kita berebut-rebut pakat buat. Apa dia? Hikmah dia, Tuhan nak cabut dunia hak duduk di hati supaya duduk di tangan. Baru takwa boleh duduk di hati kita. Tapi berapa orang yang nampak lagu ni, yang menghayati Ramadan lagu ni tuan-tuan? Kita tengok apa nama Sayyidina Osman bin Affan, orang yang dididik, orang kaya yang Allah bagi dunia kat dia, dan dia dididik oleh Rasulullah. Hebat. Sayyidina Osman ni orang kaya. Kalau tuan-tuan perempuan pergi umrah, pergi di Madinah, cuba berjalan pergi pasar kurma daripada Madinah, daripada Masjid Nabawi pergi lintas jalan besar tu, ada belah tu kita pergi ke pasar kurma, pergi ke kiri masuk dalam sikit, jumpa rumah-rumah sahabat Nabi. Salah satunya yang paling cantik rumah Sayyidina Osman bin Affan, sebab dia orang senang kan. Tapi kesenangan dia tuan-tuan bukan duduk di hati, duduk di tangan. Cerita satu sembahyang subuh sembahyang subuh, apa nama, Sayyidina Osman main sembahyang lewat. Dah orang sembahyang satu rakaat dah baru dia sampai. Lalu Rasulullah kata, wahai Osman, kamu sangat rugi pagi ni Osman, kerana kamu tertinggal satu rakaat berjemaah dan satu. Lalu Sayyidina Osman pun habaq semalam datang 100 ekor unta dari Mesir dengan barang dagangan ada di atas belakang unta. Dia orang bisnes, main order barang dia sampai 100 ekor unta. Dia duduk masuk barang tu kan, sekor dalam store barang tu. Tentulah lambat. Zaman tu bukan ada kren, bukan ada cari makan, semua tu tak ada. Kena orang duk tanggung, duduk masuk sekor lambat. Jadi mungkin sampai kat subuh baru habis kot, dia pun terlelap jaga-jaga orang duk satu rakaat dah dia main bayang. Nabi kata, wahai Osman, tahukah engkau kelebihan sembahyang subuh berjamaah satu rakaat saja, kelebihan berjamaah sembahyang subuh lebih baik daripada 100 ekor unta dan segala barang yang ada di atas belakang unta tu, barang dagangan.
1 rakaat sembahyang subuh berjamaah. Sayyidina Osman dengar-dengar tu melengung dia. Dia duk fikir lagu mana nak dapat balik 1 rakaat tu. Lalu dia buat keputusan, dia suruh orang-orang kerja dia hampa buat keluar balik barang-barang tadi ni, 100 ekor unta tu, letak balik atas belakang dia, atas belakang unta. Kemudian bawa 100 ekor unta ni pergi kat Rasulullah, bagi tahu Osman bagi semua ni untuk Islam, untuk fisabilillah. Pasal apa? Nak dapat balik 1 rakaat sembahyang jemaah hak tertinggal tadi. Tuan-tuan, ni orang hak dunia duduk di tangan. Dia tertinggal 1 rakaat pun kerana harta benda dia kabar balik, susah hati. Kita kat 10 tahun dah tak pernah sembahyang jemaah subuh, tak rasa rugi. Tak rasa rugi. Tu tahap tu kita nak kena berubah kan. Ramadan antaranya mendidik kita ke arah itu. Sebab tu kita bagi anak yatim, kita bagi orang buka puasa, kita buat kebajikan dengan harta tu tuan-tuan, bukan takat nak pahala, tapi hikmah dia kita nak cabut dunia tu. Jangan duduk di hati, duduk di tangan. Senang-senang kita nak cari, siapa tak mau senang? Tak salah dalam Islam jadi orang senang, jadi orang kaya, tapi kekayaan tu jangan buh di hati, tak di tangan. Barulah takwa boleh duduk di hati. Tuan-tuan, tengok negara-negara Arab kan, yang duk support Amerika. Pasal apa? Sebab kaya dia tu duduk di hati, tak duduk di tangan. Duduk di hati. Dia kalau tak support ni, segi ekonomi kita akan masuk, sanggup ya kan. Saudara se-Islam diinaya kan, asalkan dia boleh senang. Hubbud dunia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu saya kata tadi kan, wal aqibatu lil muttaqin tu kan, yang tu kita kena cari. Alhamdulillah kita Malaysia, Tuhan bagi aman. Walaupun aman, sifat ni kena ada dalam diri kita dan umat Islam seluruhnya. Sebab tu puasa bukan hanya untuk orang Melayu, bukan untuk orang Malaysia, tetapi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Semua orang yang beriman yang ada di atas muka dunia ni, Allah wajibkan masuk bulan ni puasa. Pasal apa? Nak bagi adalah la'allakum tattaqun, barulah orang Islam akan menang. Wal aqibatul muttaqin. Cuma soalnya sekarang ni persepsi kita terhadap Ramadan, terhadap puasa, ini yang menyebabkan tak sampai matlamat dia. Jadi kita kata tadi lah, ada orang puasa pasal nak raya, ada orang puasa pasal orang tua-tua kita dulu puasa. Dia jadi lagu tu, dekat tu jadi nampak malam 27 bubuh pelita. Kan penuh depan halaman rumah macam depa Bali. Bawa sikit-sikit tak apalah, dia habis sangat. Lepas tu duk kait pula, orang tanya awak pun lampu banyak ni, malaikat nak turun je pun. Lepas tu orang tanya ada awak, malaikat nak turun tu buta lagu hang, kena buat lampu. Dia tengah terkaji dah, dia tahu nak kata apa lah. Jadi dia merapu lagu tu, dia jadi adat. Jadi sebab tu tak sampai matlamat dan persyariatan puasa kan, untuk membina umat yang Allah Ta'ala nak bagi kemenangan. Wal aqibatu lil muttaqin. Yang tu tuan-tuan di samping pahala kan, tu kita duk cerita selalu dah kan. Jadi alhamdulillah kita dah sampai kepada apa nama ni, buat lambat kat pukul 10. Tuan-tuan sekalian, kita dah sampai 15 hari dah. Hari ni 15, malam ni kita nak baca kunut. Maklum-maklum jangan nak buat lajak macam selalu. Jadi orang Allahumma kita tu rokok lah. Maksudnya Allahumma hadina biman hadai. Malam ni malam kunut. 15 hari dah kita puasa. Sepatutnya kita dah sampai separuh dah kita duduk dalam pusat latihan Allah ni. Nak jana kekuatan. Kita nak dapat hikmah kita nak dapat. Dan kalau dari segi fasa, kita dah masuk 10 yang kedua dalam Ramadan, yang Rasulullah cerita dalam khutbah dia yang saya baca hari itu kan,
Ramadan huwa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan di sebelah awalnya terdapat rahmat Allah. 10 yang awal mula dengan rahmat Allah turun kat kita. Kemudian mai pula wa awsatuhu maghfirah, pertengahan Ramadan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hujung itqul minan nar, 10 yang akhir mai pula kebebasan pada neraka. Kita sedang duduk di pasal yang 10 yang kedua ni. Rasulullah menyatakan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat keampunan Allah kepada hamba-hamba Dia. Jadi sebab tu kita banyakkanlah lebih lagi 10 yang kedua ni, istighfar, mohon keampunan kepada Allah, dan kita mengharapkan keampunan Allah. Sebab malang sangatlah orang yang Allah bagi dia peluang dengan Ramadan tapi tak dapat keampunan. Sebagaimana hadis dalam hadis Abu Hurairah, ada 3 manusia yang hina atas dunia ni kan. Yang ketiganya Nabi kata apa? Raghima abur rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfira lahu. Celakalah bagi seorang yang masuk ke atas dia Ramadan dan berakhir Ramadan tapi dia tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak dapat. Tak dapat keampunan Allah, sangat rugi. Maknanya Nabi kata dulu tu, ada orang yang Allah bagi Ramadan tapi dosa dia tak terampun. Pasal apa? Sebab nak dapat keampunan Allah itu ada caranya. Macam kita cerita itu, salah satunya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan mengharapkan Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. 2 syarat itu kan. Pasal apa puasa ni? Kerana iman, bukan kerana nak raya, bukan kerana adat badak, tapi kerana tuntutan iman ni. Kita dulu tahan lapang dahaga ni kerana nak taat kepada perintah iman, perintah Allah. Yang kedua, ihtisabah. Ihtisabah tu perlakuan kita dalam bulan Ramadan. Allah tengok kita orang yang betul-betul mengharapkan Allah. Oh, Tuhan tengok dia hamba aku ni tengah tidur syok-syok, dia bangkit makan sok. Sebelum makan pula bangkit, dia sembahyang tahajud pula dulu, lepas tu sok pula, tu lagi sembahyang subuh, lepas tu dia baca Quran. Pukul 8 dia pergi mengaji pula. Kan Tuhan tengok. Lagi balik pula dia baca Quran, lepas tu terlena letih. Lena dalam keadaan dia tengah baca Quran, terlena tak apa kan. Dia bangkit Zuhur, lepas tu dia buat amal lagi, dia bersedekah pula. Lepas tu pula kira duk masak makan pula ke anak suami dia apa semua yang berpuasa. Tuhan tengok kita tu, apa yang kita buat tu, kita buat amal-amalan baik yang mengharapkan Allah. Orang ni ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan, ada orang antaranya yang tak dapat keampunan Allah. Ada 4 jenis manusia. Bagaimana Nabi cerita pada malam Lailatul Qadar kan, malam tu turun malaikat waroh dan juga malaikat Jibril turun mai ke bumi. Kemuliaan malam Lailatul Qadar. Apa mereka buat? Rasulullah kata para malaikat seluruhnya ini memohon keampunan kepada Allah untuk umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua. Malaikat tolong minta ampun kepada kita. Lalu Nabi kata diampunkan dosa mereka semua sekali, semua diampun, kecuali 4 golongan manusia yang tak dapat keampunan Allah. Kita ulang kali ni bulan ni. 1, orang yang derhaka kepada 2 ibu bapa dia. Walaupun dia puasa sampai nak melengkung, mayang tarawih sampai hitam dia, tapi dengan mak pak dia jerakah lebih kurang. Derhaka mak pak dia. Orang ni walaupun dia duduk dalam Ramadan, hatta malaikat tolong minta doa kat dia, dosa dia tak terampun. 1. Yang kedua, orang yang
memutuskan silaturahim dengan kaum keluarga dia, kaum kerabat. Dia puasa-puasa pergi dengan kok, tak bercakap dengan abang berkelahi 2 tahun dah, dengan adik basah muka, dia kan bergaduh dua adik. Ni orang ni yang kedua. Yang ketiga, orang yang tak bertegur sesama Islam lebih pada 3 hari. Yang dia ibadat kuat tapi berkelahi rata orang, tak bercakap. Ada apa? Tak ada. Kadang-kadang ada bukan takat 3 hari, 3 kali pilihan raya lah, tak tegur. Tuan-tuan, ni perkara juga ada kerana politik sampai putus silaturahim. Fikir lagu mana. Politik ni alat saja, bukan matlamat. Matlamat kita nak dapat keredaan Allah. Kerana yang tu sampai dosa kita tak diampun, buat apa? Malaikat pun esok masuk dalam kubur, bukan tanya hang pati apa. Malaikat tanya, man ikhwanuka, siapa saudara engkau? Kita akan jawab, kaum muslimin wa muslimat, saudaraku. Allah tak tanya, ma hizbuka, hang pati apa? Tak ada. Tu yang kita duk kalut sampai kelih pasal apa. Kita pun heran orang kita. Jadi politik parti ni macam akidah. Tak boleh, dia hanya alat. Alat untuk kita buat kerja-kerja taat pada Allah, untuk hubungan kita dengan Allah, hubungan sama manusia. Tu dia bukan matlamat, tuan-tuan sekalian. Dan yang keempat, orang yang minum arak. Dia kan walaupun bulan puasa dia buat kerja-kerja dosa lagu ni. Ini 4 golongan manusia. Maknanya adalah orang yang Tuhan bagi kat dia Ramadan, tetapi dia tak dapat keampunan. Tuan-tuan, kenapa Rasulullah kata sangat hina orang ni? Sebab Ramadan di saat Allah buka pintu keampunannya seluas-luasnya untuk menerima taubat hamba dia, pun dia tak dapat keampunan bulan Ramadan ni, apatah lagi bulan-bulan lain. Lagilah berat dia nak dapat keampunan Allah. Jadi tuan-tuan, pertingkatkanlah istighfar kita, khususnya di 10 yang kedua ni. Mohon dan mengharapkan keampunan Allah. Sebab kita manusia ni, Rasulullah kata, an-nas la yakhlu 'anil khata' wa nisyan. Manusia dia tak sunyi daripada salah dan lupa terhadap perintah Allah. Ni kerja kita manusia. Lupa, kadang-kadang lupa sembahyang, lupa bayar hutang, lupa macam-macam lupa. Tembak orang Melayu, Dr. Mahathir pun kata mudah lupa. Buat sungguh. Orang kita mutu hilang, pergi jumpa Tok Bomo, dia menurun, Tok Bomo lupa. Lupa kan. Ni mereka ni hak muda-muda tu kata menyerit, lari rata kena pelesik, lupa. Lupa, mudah lupa. Tuan-tuan sekalian, jadi maka kita tak sunyi daripada salah dan silap di sisi Allah, dan kita perlu kepada keampunan Allah. Pintu keampunan buka seluas-luasnya. Marilah kita gunakan peluang Ramadan ini untuk membasuh segala dosa-dosa kita sebelum ni yang kita lakukan. Sebab tu penting Ramadan ni bagi kita. Nabi kata lagi, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Antara satu Ramadan dengan satu Ramadan, Allah ampunkan dosa antara kedua-duanya. Sebab tu kita bertuah, tuan-tuan dan puan, kita boleh jumpa Ramadan ni. Kita masuk saja Ramadan, malam mula Ramadan tu, dosa kita dengan Ramadan dulu dengan sekarang diampunkan. Dan kita teruskan lagi pohon keampunan Allah di malam-malam, di hari-hari Ramadan yang ada berbaki ni. Akhirnya kita keluar meninggalkan Ramadan, kita bersih kayaumin waladathu ummu, macam kita baru dilahirkan oleh ibu kita, putih bersih tanpa ada dosa dan noda. Jadi hadirin mukminin sekalian, kali inilah Ramadan yang kita cari. Ramadan kita cari apa? Kita cari ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ramadan kita cari apa? Rahmat, keampunan dan juga kebebasan pada neraka. Ramadan kita cari apa? Kita nak cari la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Kita dapat benda ni, Ramadan ini cukup bermakna bagi kita.
untuk dunia kita dan akhirat kita. Yang itulah harapan kita, dan kita nak peringat lagi pada pagi ni supaya kita kan tidak tersasar dengan kesempatan yang cukup cantik yang Allah hadiahkan kepada kita sekali lagi. Sampai 15 bulan ada apa orang tak dan Ramadan Allah ambil dah dia. Kita Tuhan bagi. Allah yang Rahamah Syarifah Aini pun tak apa hari Tuhan bagi dia. Tuhan itu dia lah, Allah Maha Kaya, husnul khatimah ni kita akan tahu. Walaupun dia artis apa semua, tapi akhir-akhirnya kan berubah sikit kan. Dan Allah ambil pula dalam bulan Ramadan. Dia ni satu contoh lah kita ambil. Walaupun dia artis, tapi dia tak boleh buat apa, dia boleh berubah diri dia. Anak dia asuh jadi seorang yang hebat. Kawan saya duk mengajar anak dia Alif. Ya anak dia dengan semangat agama, hafal Quran, hantar pergi mengaji Madinah anak dia. Kan, jadi mudah-mudahan lah Tuhan ambil kira, Tuhan berkati dia. Jadi waktu kita ni kita tak tahu. Mintalah kepada Allah selalu. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada aku kesudahan yang elok. Kesudahan kita tu, walaupun sebelum ni kita tak berapa lah nak elok sangat, tapi kesudahan tu, kesudahan akhir Allah ambil kita dalam keadaan elok dan berubah dan sebagainya. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan engkau sudahkan kehidupan kami ya Allah dengan kesudahan yang buruk. Ni yang Nabi suruh kita doa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih Allah bagi masa, bagi peluang untuk merubah diri kita, untuk pujuk hati kita dan sebagainya, untuk berada di jalan Allah, jalan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tak kata tuan-tuan, tak lipilah. Dia duduk nampak ayat sirap. InsyaAllah di lain kesempatan Paraya pula kot, kalau ada kita jumpa pula. Dan laluilah saki-baki Ramadan ini tuan-tuan dengan penuh ketaatan kita kepada Allah. Buat ibadatlah banyak-banyak. Tumpang masih ada separuh lagi Ramadan ini, sangat berharga. Tiap saat berlalu, pastikan dia berlalu Ramadan ini dengan kebajikan dan taat kita kepada Allah. InsyaAllah kita akan dapat segala tawaran-tawaran hebat yang ada dalam Ramadan Al-Mubarak ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.